أصحابه الكرام الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Selamat kita berjumpa pada petang ini dalam majlis membaca kitab untuk sesi Singapura, kitab Sabilal Idikar, peringatan umur insan. Semua insan akan meninggal dunia, semua insan akan binasa. Buat ke depan Pak Haji. Perlu ambil peringatan tentang kematian kita bila akan sampai kawan-kawan kita satu-satu dah menghadap Allah Ta'ala. Tinggal giliran kita yang sangat hampir dah akan tiba waktunya. Entah petang ni juga, entah malam ini, entah besok pagi. Itu boleh buat lagi. Pendek kata, sekejap lagi usia kita akan meninggal. Sekejap lagi usia kita akan tamat, kita akan meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada, memang tak ada persiapan langsung. Tentang siap-siap untuk mati. Ada tak ada siap-siap untuk mati, kita tu ingat saja amal apa yang kita boleh buat, apa amal banyak kita boleh buat. Nak hadap mati yang begitu besarnya perkara, yang akan tindak kita tu bukan kerani, bukan pegawai, tapi malaikat Azrail, Allah yang beri keputusan tu. Kita tak boleh appeal dengan dia. Rakib Atid kasih tahu khabaran kematian kita, tentang husnul khatimah, tentang apa catatan amalan kita. Azrail sendiri akan beritahu tentang keputusan kematian kita, malakul maut itu. Kemudian akan dicabut nyawa kita. Allah tak boleh nak appeal, tak boleh nak rayu-rayu, tak boleh nak minta delay. Ngadap Rabbul Alamin. Nak bilang cuci dosa, banyak dosa kita. Hanya harap serah kepada Allah. Minta ampun atas segala dosa yang banyak itu. Dan segala amalan kita yang ada, kita ngaku, Ya Allah, tak ada apa pun yang telah kami persiapkan untuk menghadap-Mu, Ya Allah. Hanya harap rahmat Allah Ta'ala semata-mata. Bimakhdijud. Dengan semata-mata kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bimakhdi fadlin, dengan semata-mata dengan kelimpahan daripada Allah Ta'ala. Sedikit tidak ada termampu oleh kita nak buat apa-apa persiapan. Itu Imam Haddad sebutkan dalam gasidahnya. Hanya semata-mata dengan kelimpahan daripada-Mu saja aku harap rahmat sesudah matiku. Kita tidak ada apa-apa, hanya ingatkan mati dan takut mati. Hanya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar mati kita dalam husnul khatimah. Kemudian kita akan pindah alam, kita akan hidup di sana. Kita akan hidup tetapi hidup cara alam barzakh, hidup yang lain. Sendiri rasa takut masih ada. Yang tak ada cuma kita di kalangan dunia tak ada, kitanya masih ada. Kitanya masih ada, kita masih ada. Kita tahu kita masih ada, tapi kita sendirian. Takut masih ada, lapar masih ada, seram masih ada, ngeri masih ada, malu masih ada. Allah, menyesal makin ada. Allah ketika itu, ya. Jadi segala perasaan-perasaan tu semua masih ada. Bukan dah mati terus dah tak ada apa benda, macam tak ada apa-apa benda. Bahkan setiap apa yang kita rasakan masih rasa, bahkan makin rasa lagi. Segala penyesalan makin rasa lagi, ya. Kita haraplah pada hari itu Allah yang pandang kita, Allah yang pelihara kita, Allah Ta'ala yang selamatkan kita daripada detik saat kematian kita sampailah sesudahnya kita masuk alam barzakh. Dan kita tunggu pula ketika itu agar dapat bertemu dengan ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia, mak bapak kita dalam keadaan sejahtera di sana. Kita tak lari melihat mereka, mereka tak lari lihat kita. Dan kita harap, kita tunggu pula di sana kedatangan satu persatu ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang kita kasihi. Kita harap mereka kembali bersama dengan kita, dapat jumpa semula, dihimpunkan di alam barzakh sampai ke mahsyar, sampailah ke jannah Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata dengan rahmat Allah, bimakhdi fadlin minallah, semata-mata dengan fadl, dengan kelimpahan daripada Allah. Sambung baca kitab Sabilal Idikar kita sampai muka surat 92. Sampai dari bawah dalam ayat ini masih sebut tentang dahsyatnya hari kiamat, ya. Masih dahsyat disebut tentang dahsyatnya hari kiamat. Ini penutup umur di dunia kita semua. Sebelum cerita alam barzakh, kita dah nak masuk cerita begini, ya. Baik, dalam hadis yang lain baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa yabqa syirarun nasi yataharajuna
fiha taharujal humuri fa'alaihim taqumus sa'ah. Betul ya hadis sampai di situ ya. Yang bakinya siapa? Bakinya semua orang mukmin mati. Lepas wafat Nabi Isa, orang-orang mukmin semua dimatikan dulu oleh Allah Taala. Bermula dengan sayyid-sayyid zuriat Nabi dahulu, kemudian yang lain. Ketika itu jangan hiduplah. Siapa yang hidup tu bermakna kau tak mukmin. Dan dah kau tak mukmin satu, kau akan nampak punya bahaya kiamat, punya ngeri kiamat, punya menakutkan kiamat depan mata. Kita nampak aksiden saja ngeri tau. Kau aksiden, kau nampak kereta kau melambung dan kau tak pingsan. Kau nampak kereta kau bertempur, kan kau kereta kau melambung masuk gawang semua, kalau kau sadar macam mana. Ini lebih daripada itu. Lebih daripada aksiden. Lebih daripada aksiden. Kalau kereta kita tengah jalan, kita langgar traktor, kita langgar lori besar, kemudian terlambung langgar sama pokok pula, kemudian jatuh dalam gaung, kemudian masuk dalam sungai. Apa kita rasa kalau kita nampak semua? Ketika hari itu lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Pokok-pokok tercabut berterbangan. Yang kan terbangan, manusianya tengok, pokok terbang. Kan disebutkan, apa, pokok-pokok berterbangan, apa, laut-laut mendidih, semua itu. Ingatkan kita hanya tengok, pokok terbang, gunung terbang, kau tengok, betul lah, kiamat dah datang. Bukan, kau salah satu yang terbang. Kau salah satu terpukul dengan gunung, terpukul dengan pokok, terpukul dengan kereta, terpukul dengan ini, terpukul dengan itu semua. Terpukul dengan planet, terpukul dengan matahari yang panas itu. Apa kau rasa? Allah, semuanya begitu. Gravity dah tak ada, apa dah tak ada semua. Maka semua melayang-lambai, yang melambung-lambung semua tu. Yang nampak itu hanya orang-orang kafir yang jahat saja. Syiraruhum. Orang-orang yang paling jahat di kalangan mereka semua tu. Ya Allah. Maka yang masih ada hanya orang-orang yang jahat belaka. Mereka bertelingkar sesama sendiri laksana keldai-keldai yang sedang berkelahi. Atas mereka inilah berlaku kiamat. Betul, macam keldai-keldai berkelahi kan gitu. Sondol menyondol. Ketika itu sondol menyondol, hantam menghantam. Allah, tuan-tuan, nak ngadap kiamat dan nak ngadap sekaratul maut tak boleh tidak. Ujub kena buang, riak kena buang, takabur kena buang. Ujub tu apa? Rasa aku dah buat sesuatu. Rasa aku sudah amal sesuatu. Rasa aku dah baca Quran selama 10 tahun. Rasa aku sudah khidmat masjid selama 15 tahun. Rasa Allah, memang kita dah buat, syukur Allah yang letakkan kita. Dapat markah tak dapat markah? Tak ada. Diceritakan kepada orang saja, itu perasaan tak boleh tidak. Kena kikis. Kalau dari muda sudah ada, sampai ketua takut sampai ke mati bawa. Itu semata perasaan kita membanggakan diri kita sendiri. Allah, tak boleh begitu. Tak boleh. Kena kikis dari sekarang. Tak boleh nak mati dalam perasaan gitu. Setiap apa amal yang kita rasa kita sudah amal, baik kita rasakan tak ada. Ya Allah, aku belum buat apa-apa pun. Ya Allah, aku belum buat apa-apa pun. Siapa tu dia jawab begitu? Rasulullah. Rasulullah sudah dakwakan orang. Rasulullah sudah sampai perang. Rasulullah sampai susah payah berdakwakan orang. Orang masuk Islam berbondong-bondong zaman Fathul Makkah. Nabi disuruh apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kau tengok orang masuk agama Allah Taala berbondong-bondong, kau hanya ucapkan subhanallah, Allah yang punya kerja, Allah yang punya hamba, dan kau astaghfirullah. Kita walau kita dah buat khidmat apa sekalipun, kita belum buat apa-apa. Jangan kita nak pandang, apalagi nak bangga. Na'udzubillah, apalagi nak cerita orang. Buat markah kita habis. Sayang. Dan saki-baki kita, kalau kita masih muda tak apa. Kita cerita sama orang. Oh, saya pernah mengajar di madrasah 15 tahun. Oh, saya pernah khidmat jadi AJK masjid 10 tahun. Kau sebut, kadang kau dah tua. Pada ketika kau sebut, batal pahala kau. Ketika itu macam mana kau nak ulang balik? Macam mana nak ulang balik? Jangan, yang kau dah dapat buat tu dah syukur, Alhamdulillah. Ya Allah, kau juga yang telah menggerakkan, Ya Allah. Ya Allah, kau juga telah menganugerahkan, Ya Allah. Itu menjadi kegiatan aku di masa aku muda, Ya Allah. Selama 10 tahun, selama 15 tahun, selama 14 hari, selama 3 minggu. Semua daripadamu jua, Ya Allah. Aku mohon terima, Ya Allah. Bahkan dosanya aku minta ampun, Ya Allah. Harap begitu ya. Tak boleh nak terasa aku sudah buat, aku sudah berkecimpung, aku sudah begitu semua. Pada hari ini nanti susah nanti. Pada hari mati kita nanti susah, nanti tak boleh mati dalam keadaan begitu. Murka Allah Ta'ala, maksiat hati besar tu namanya. Plus amalan kita semua jadi zero. Zero tu, amalan kita semua jadi zero. Jadi debu berterbangan, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Pasal kita membanggakannya. Ketika itu nak qada macam mana? Ketika itu nak qada macam mana? Sekarang ni sebelum kita meninggal dunia, baik kata istighfar, katakan segala sifat-sifat kita yang mengiktiraf perlakuan kita,
Dan kita, apatah lagi kalau kita pernah bercerita sama orang, baiklah kita padamkan dan kikiskan minta ampun pada Rabb kita yang kita ibadat kerananya, deminya. Yang dia saja yang akan menyimak amalan kita, bukan manusia, bukan siapa. Ya, baik. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaqbidullahu al-arda yaumal qiyamati wa yatwis samaa bi yaminihi thumma yaqulu anal malik aina mulukal ard. Pada hari kiamat Allah akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan kanannya, lalu berujar, aku raja, maha diraja. Di manakah raja-raja muka bumi ini? Allah. Semua ketika itu yang ada askar, ada tentera, ada batalion sekalipun, Allah, segala yang sombong-sombong, yang nak nindas umat Islam, Allah, ya, Allah, yang nak dia rasa dia boleh kontrol dunia. Mana sekarang Allah Ta'ala tanya, mana raja-raja kamu, mana presiden-presiden kamu, mana pemimpin-pemimpin kamu? Aku yang punya sekarang. Ini sebut tentang kanan, ya. Tadi baru saya tengok dalam YouTube, tengok ada satu kiai taruh Tuhannya Wahabi, sangat-sangat menakutkan. Sebab bilang Tuhan betisnya satu. Ada tangan, ada kaki. Tetapi semuanya sebelah kanan. Kan mengerikan. Matanya satu. Sebab dia ambil direct ayat-ayat daripada Al-Quran dengan mata Allah. Dengan mata Allah, dengan tangan Allah dan sebelah kanan Allah. Jadi dia menggambarkan, tak ubah macam bangsa lain menggambarkan yang nama Tuhan tu kuat. Jadi macam mana, paling kuat gajah lah. Tapi dia boleh buat macam-macam benda. Buat itu, buat ini semua sekaligus. Kita pasang dia banyak tangan lah. Jadi dia ambil daripada hadis-hadis tu, dia semua dia melukiskan. Allah, mereka tak belajar tauhid. Mereka tak belajar tauhid. Dia bilang, mengerikan kalau tengok apa yang mereka gambarkan. Dia boleh sebutkan, kalau kita belajar tauhid, mengenal Allah, sifat Allah, wujud, kidam bakat. Mereka belajar ni lah mengenal macam mana bentuk Allah. Mata dia satu, tangan dia begini, dia boleh duduk atas kursi, dia boleh di atas, dia boleh bawah. Tapi pihak dia semua tak ada kanan, tak ada kiri, semua kanan belaka. Macam mana tu, ya? Na'udzubillah, bukan macam mana, bukan macam itu Tuhan. Maha suci Allah Ta'ala, subhanallah. Laisa kamitslihi syai' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada pun serupa dengannya. Dia sebutkan, dia sudah semayam di atas aras. Dia sebutkan tangan, Nabi sebut tangan Allah atas jemaah. Nabi sebutkan Allah turun ke langit bumi. Semua itu yang faham Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala saja memahami. Bukan macam turunnya kita. Bukan macam bukan turun pun. Dan apalagi turun macam kita. Bukan duduk pun. Apalagi duduk macam kita. Apa maksudnya? Allah Ta'ala saja mengetahui. Sebab itu semua sifat-sifat makhluk. Dan Allah Ta'ala berbeza dengan makhluk. Allah Ta'ala pinjamkan sahaja. Tetapi bendanya tidak sama daripada apa yang kita boleh terimajinkan. Contohnya, Allah Ta'ala kita contohkan, ya. Contoh yang kita bilang tak boleh terbayangkan, sana sebut rumah daripada emas, perak. Ulama bilang kau disebut saja emas, disebut saja mutiara. Tapi jauh beza dengan emas kita. Kilatnya, mutunya, indahnya, mahalnya jangan cakap lagi lah, memang tak boleh terbeli langsung. Mutunya, indahnya, jauh daripada emas kita tak boleh bayangkan. Disebutkan emas, biar kita faham, wah emas, rumah emas, mahligai emas. Kau bayangkan kau kali 1000 tak sama juga. Begitu. Jadi Allah Ta'ala sebut, Allah bersemayam. Allah Ta'ala sebut, apa Rasulullah sebut, tangan Allah atas jamaah. Allah Ta'ala sebut begitu dan begini semua. Tetapi semuanya, fahamnya Allah saja mengetahui. Kalau kita nak takwilkan, biar kita dapat hilang kita punya tanda soal, rahmat Allah turun ke langit bumi, rahmat anugerah Allah turun ke langit bumi, begitu, ya. Jadi bukan fizikalnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebut kanan ni kita teringat gitu. Mereka sebutkan Allah semua gitu, tapi semuanya pihak kanan. Lu kok pihak kanan? Nauzubillah, itu kan namanya kartun tu namanya, ya. Allah. Dalam sabda yang lain, baginda menyebutkan, yatwillahu samawati yaumal qiyamah, thumma ya'khudhuhunna biyadihil yumna, thumma yaqulu anal malik, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, thumma yatwil arda bishimalihi, thumma yaqulu anal malik, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Allah Ta'ala akan melipat petala langit di hari kiamat, lalu menggenggamnya dengan tangan kanannya seraya berkata, aku raja diraja.
Di manakah orang-orang yang membesarkan diri? Di manakah orang-orang yang menyombong diri? Kemudian dia melipat bumi dengan tangan kirinya pula. Seraya berkata, aku adalah raja di raja. Di mana orang yang membesarkan diri? Di manakah orang-orang yang menyombongkan diri? Pada hari itu, kalau yang mukmin sudah meninggal dunia. Yang kafir semua dilipat sama-sama dengan, bayangkan atas kapet ni ada semut. Kemudian ada barang-barang dilipat, digulung sekali dengan barang-barang dalamnya semua tu. Allah, apa jadi semutnya tu? Penyek lah. Begitu ya. Tapi tak immediately penyek. Kalau Ta'ala nak terus dia kena kepala dia terhantuk ke batang pokok aja, mati tak apa juga. Mati tak apa juga. Yang takutnya apa tahu? Dia nampak terkena itu, nampak terkena ini, tapi belum mati. Last baru dia mati. Dah nampak laut menyirap jadi api apa semua. Kemudian dah bakar dia dah apa semua, baru mati. Allah, mati bawa segala kenangan takut. Kenangan ngeri. Mati bawa kenangan ngeri. Allah. Ada orang mati bawa kenangan manis lah. Pada hari mati dia kenangan manis. Dia dapat nampak amalan di dunia semua diterima. Itu kenangan manis lah. Mati ada kenangan manis. Tak, dia rasa gembira macam kita lah. Pergi negeri orang nak balik dekat airport lambai-lambai gembira. Kerana semasa saya berada dengan anda, saya dapat pengalaman manis. Awak ajak saya jalan-jalan, saya dapat makan enak-enak. Kita dekat dunia, kalau kita mati kenangan manis tu, kita dapat ibadat, dapat apa? Mati kenangan manis. Tapi kalau na'udzubillah mati dengan kenangan pahit tu, Allah. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang lain pula. Yudrasul Islamu kama yudrasus thawbu hatta ma yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqatun wa yusra ala kitabillahi fi lailatin fala yabqa fil ardi ayah wa tabqa tawaifu minan nasi minhumus shaykhul kabir wal ajuz yaqulu adrakna aba'ana ala hadhil kalimah la ilaha illallah fa nahnu naquluha. Allah. Cuma itu aja. Orang tua tahunya itu saja, tak tahu apa lain, iaitu apa? Tahu la ilaha illallah. Ada sahabat Nabi ditanya oleh sahabat yang lain, ada manfaat ke? Dia bilang itu la ilaha illallah membezakan dia nak masuk neraka ataupun syurga. Masih ada manfaat. Tapi semua dah tak tahu, sembahyang dah tahu, tak tahu, puasa dah tak tahu, apa dah tak tahu. Sekarang agak-agaknya banyak tak orang dah umur-umur gitu, kau tanya sembahyang. Sekarang sudah sampai tahap kalau kau tanya perdirian sembahyang, banyak yang tak tahu. Sebutkan rukun sembahyang. Ini rukun ke sunat? Sebutkan syarat-syarat rukuk, sebutkan syarat-syarat sujud. Banyak yang tak tahu. Kalau tak tahu, salah satu syarat sembahyang kena tahu segala beza antara rukun dan sunat-sunatnya. Allah, macam mana tu? Allah, sekarang aja katanya puasa. Buat ini batal ke tak? Buat ini tak batal tak? Setakat dia tak makan tak minum saja. Allah, sekarang tentang apa amalannya dah tinggal kerangkanya saja. Maknanya susah nak jumpa orang yang tahu betul-betul, ya. Allah, kita takut sekali. Dan kita hidup zaman itu, jangan sangka semua orang tak tahu, aku yang paling tahu. Rupanya kau pun sama-sama tak tahu. Allah, takut je. Tuhan akan memadam Islam sebagaimana pakaian buruk Tuhan akan memadam Islam sebagaimana pakaian buruk dimakan zaman. Lapuk. Dah tak pakai lagi. Sehinggalah tiada lagi orang yang mengetahui apa itu puasa, apa itu sembahyang, apa itu haji dan sedekah. Ketika ini orang tak ada haji, ada tapi setakat apa? Untuk nak ambil gambar. Untuk apa? Dapat ambil gambar depan Kaabah, puas hati, lepas tu hantar satu dunia. Itu saja. Allah. Apa? Dah tak ada orang sedekah? Ada. Sedekah lepas tu ambil gambar hantar satu dunia. Sedekah kemudian rasa, hati saya tersentuh tengok apa wajah anak-anak yatim ini. Padahal dia punya matlamat di sebaliknya ialah kenapa? Nak bilang orang aku sedekah, aku pergi rumah anak yatim. Hati aku simpati pada mereka. Allah Ta'ala tahu tak apa dalam hati kita. Itu nama sedekah ke? Tak tahu sedekah, kok masih sedekah? Tak tahu keikhlasan dalam sedekah. Tak tahu apa nak harap dengan bersedekah. Akan tiba masa sedekah pun memang betul-betul tak tahu. Akan tiba masa sembahyang betul-betul tak tahu. Pengertian sembahyang tak ada, ya. Maka Al-Quran lalu diangkat pada satu malam dan tiadalah satu ayat pun yang masih ada lagi di muka bumi.
Tak ada satu ayat. Besok nak baca Fatihah pun dah tak tahu. Macam mana nak sembahyang? Besok nak baca Fatihah pun tak tahu. Macam nak apa semua. Kok dah tak ingat. Buka Quran. Dah jadi blank paper. Sebab itu kalau orang bilang, oh sekarang dah ada Quran kosong apa semua. Kita hanya cakap apa? Subhanallah. Itu tanda ini? Belum. Sebab apa? Belum waktunya. Kalau ada kemudian jadi kosong sekalipun, kita mengatakan Subhanallah. Mungkin Allah Ta'ala tunjukkan akan berlaku begini. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan menyeluruh. Sampai ke dalam hati-hati manusia sekalipun dah tidak ada. Sampai dekat ayat-ayat sekali yang kita tulis dekat Quran, ayat Yasin, ayat apa semua tu, ayat kursi pun, semua kan tak ada. Semua tak ada. Blank. Blank mind, blank heart, blank kertas, blank paper, blank books. Semua dah tak ada Al-Quran lagi. Diangkat oleh Allah Ta'ala. Yang tinggal hanya segolongan manusia saja. Di antara mereka, orang-orang tua yang tidak berdaya lagi mengatakan, kami dapati datuk nenek kami mengucapkan perkataan itu, iaitu la ilaha illallah, maka kami pun mengucapkannya. Siapa? Orang-orang tua saja yang baki. Yang muda-muda dah tak tahu. Yang muda-muda dah tak tahu. Yang tua-tua masih ada ingat. Yai kami dulu ada sebut la ilaha illallah. Yai kami. Tuan kata, kenapa ya kok boleh sampai begitu ya? Mana ilmunya semua? Sekarang kita tengoklah, sekarang ini kita kena faham zaman ini. Dah zaman susah, dah tak ada sekolah macam kita, tak ada kuliah macam kita. Sekarang ini, kita boleh tengoklah keadaan tu sudah menjurus kepada ini ke belum. Sekarang ni dah boleh nampak. Pegangan agama kita, pahaman agama kita, generasi kita sekarang ni. Dengan generasi bapa kita, generasi yai kita, siapa lebih kuat pegangan dan pahamannya? Mereka ke kita? Ya mereka lah. Ya mereka. Kita kiranya jauh dengan mereka. Kita dengan anak-anak kita pulaknya, siapa yang lebih, bukan kita nak bangga, siapa yang lebih pegang? Siapa yang suka ngomelkan siapa? Siapa yang ingatkan siapa? Budak-budak sekarang ni, sekarang cakap tu siapa? Anak-anak muda cakap orang tua ke? Orang tua-tua sekarang ni. Ke orang tua yang bilang, budak-budak sekarang ni. Dia sendiri banding dengan bapak dia dah teruk, dia pandang anak dia teruk. Budak yang teruk-teruk itulah yang akan hidup pada zaman ini. Mereka selamat kerana ditadbir oleh Nabi Imam Mahdi dan Nabi Isa. Maka selamat kenapa nampak Nabi Isa. Tapi iman dalam kekuatan, iman dalam pengetahuan dan iman dalam hatinya kosong. Tak ada apa-apa. Tak ada belajar. Bayangkan kalau budak-budak sekarang yang dugal-dugal gini tiba-tiba bawa Nabi Isa. Dia imannya Alhamdulillah dia mukmin. Yang mati dah tentu bagus. Yang hidup apabila wafat Nabi Isa, kalau pernah sebelum zaman itu dia tak pegang iman betul-betul, tak ditanamkan betul-betul, akan gugurlah. Apabila imannya gugur, hanya tinggal sarungnya aja, jasad manusia ini saja. Tak tahu. Sekarang aja kita dah bertengok pegangan dan pahaman terhadap agama yang sekarang, yang kita ni sekarang presently banding dengan zaman bapa kita tahun-tahun 60-an, tahun-tahun 70-an, jauh beza mereka punya pegangan. Berzanji aja kita kalah kok. Berzanji kita kalah. Tahlilan aja kita kalah kok. Begitu ini kan pula segala amalan-amalan dan pahaman-pahaman tentang agama yang lainnya. Zaman anak kita bahkan lebih teruk lagi. Kenapa zaman anak kita teruk? Sebab kita dah teruk, kita latih anak kita tak bimbing anak kita sampai dia jadi lebih teruk pada kita. Si teruk membimbing anak menjadi lebih teruk. Kita si teruk. Zaman anak kita dia akan membimbing. Ini siapa punya generasi tahu? Anak kita punya anak. Anak kita saja kita dah bimbing betul-betul ke? Kita tak bimbing anak kita betul-betul. Ini anak kita punya anak generasi ini. Paling jauh, paling dekat ni pun anak kita punya anak. Boleh jadi anak kita punya cucu. Sekarang anak kita saja agak kita mantap tak kalau kita nak kasih dia jadi pimpin hal ehwal perkara-perkara apa ibadat ke apa dengan kawan-kawannya ke apa. Kita sendiri tak mantap anak kita. Apa lagi? Apa kitanya pun tak mantap kok. Lagi anak kita. Lagi nanti anak kita nak bimbing. Ini yang akan hidup dalam zaman Nabi Isa, orang yang jenis begini. Orang yang no knowledge. Tak ada ilmu pengetahuan. Tapi mereka terselamat di bawah tadbiran Nabi Isa, semuanya mukmin. Yang meninggal dunia, Alhamdulillah mati dalam iman. Yang baki, apabila Nabi Isa tak ada, Quran tak diangkat, tak ada, hanya tinggal tua-tua, satu siapa tahu. Yang sekarang yang tua-tua, yang siapa tahu. Agaknya, Mustabah punya umur. Ketika itu, cucunya tanya, Yai pernah dengar dulu, arwah Yai dulu, selalu sebut itu. Begitu ya. Dia dah tua punya zaman, mudah-mudahan kalau dia ajar sembahyang apa, dia masih ingat. Kalau tidak, dia pun jadi tak ingat. Batch dia. Budak-budak yang sekarang bila kita yai, nanti dia dah tua ketika tu dia bilang, ingat atuk-atuk kami dulu, tapi ada macam-macam dia bikin ibadat tu. Ada diri sama-sama, ada kalau duduk, ada baca nanti lepas duduk, yang lain akan doa. Umpamanya lah.
Apa, kalau duduk dia baca, ada satu yainya pegang tasbih, duduk, habis lepas itu dia angkat doa, yang lain amin amin. Itu baca apa? Tahlil. Habis ada orang dibaca ramai-ramai, meriah, ada yang pukul kompang, nanti orang diri ramai-ramai. Itu apa? Maulid. Cuma bilang dulu ada biasa nampak atuk-atuk kami buat begitu. Begitu ya. Nanti kalau ada satu hari pulanya mereka bang panjang, bangnya siang hari pun ada bang. Dan nanti dia ambil haiwan, dia sembelih. Bang apa tu namanya? Takbir. Sembelih haiwan tu apa? Korban. Ada cuma sebut gitu saja. Bendanya dia dah tak tahu. Kami pernah nampak atuk kami pula begitu. Kami dah nampak. Kita pernah nampak atuk kami nanti kalau makan dah dekat-dekat malam, nanti baru makan. Nanti dah seberapa hari dia begitu, nanti dia ambil duit, nanti dia pergi masjid. Nanti dia suka nanti. Nanti balik dia bilang sama arwah nyai. Dah aku dah bayar dah. Apa dia bayar? Aku pun tak ingat. Bayar apa tu? Dia terah semua. Dia tak tahu semua tu. Dia tak tahu apa semua tu. Dia cuma pernah nampak. Inilah ceritanya. Ini cerita lebih kurangnya. Nampak yai aku pernah buat gini. Orang tua tu, orang tua kami dahulu. Dia dah tua, tua punya tua. Tua dia punya tua kita. Tua kita punya tua kita. Mereka kala itu mereka dah tua. Kalau mereka dah menjalani berapa generasi yang banyak maksiat. Mereka dah mengalami generasi yang zina tengah jalan. Zaman kita dah mengalami hidup zaman itu, orang boleh zina tengah jalan tu. Zaman bapak kita belum ada cerita tu. Zaman kita dah mengalami perempuan-perempuan hilang malu. Zaman kita dah mengalami arak berluasa. Zaman kita tu, zaman kita yang masih ada alhamdulillah masih sembahyang jemaah semua dah terdedah. Cuma nak ataupun tak nak saja zaman kita. Yang nak berapa banyak? Yang nak berbanyak, yang dah ceburkan diri pun berbanyak. La haula wala quwata illa billah, astaghfirullahalazim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, zaman anak cucu kita lagi terdedah dengan segala maksiat, lagi terdinding, terhijab daripada segala amal ibadat. Mereka pernah tengok, itulah dia punya kayak gitu semua gitu. Kan macam anak-anak kita sekarang dia punya soalan sama. Pak nak pergi majlis apa pak? Nak pergi apa pak? Oh yang ada diri-diri tu diri-diri tu apa? Hal-qiyam. Begitu. Dia tak faham gitu. Dia punya ketidakfahaman dia sampai dia ketua. Sebab apa? Lepas tu ayah dia dah tak ada. Ayah dia dah kena bom seperang. Kemudian dapat dia pun dah kodong. Umpamanya dia. Umpamanya lah. Kita cuba nak gambarkan senario. Kau boleh sampai jadi gini. Sekarang aja. Sekarang aja. Selalu bulan musim maulid kita cerita. Zaman dulu kita kalau dah baca Barzanji. Maghrib sampai pukul 11. Begini. Budak-budak sekarang pernah nampak? Pernah nampak tak? Tak pernah nampak. Kita yang zaman saya masih nampak lagi. Masih jumpa lagi. Tiap-tiap malam. Itu orang nampak? Tak nampak kan? Tak nampak. Zaman kita dulu, kalau sembahyang Jumaat, pukul 11 datang saf awal dah tak boleh dapat. Depan semua kiai-kiai, dengan wajib-wajib, dengan serban, dengan baju putih, semua. Pakai kot, pakai apa semua. Sekarang nampak tak itu orang? Setahu inti, datang sembahyang sebelum bang itu kira dah cukup bagus lah. Datang orang tengah khutbah pun dah cukup bagus jugalah. Dapat save time, tak waste time. Saya dengar juga apa? Allah, begitu ya. Allah. Zaman kita masih nampak. Zaman ini masih nampak orang bayar fitrah, sorong tarik beras. Saya serah, saya terima. Saya serah, saya terima. Zaman kita masih nampak. Zaman saya dah tak nampak lagi. Dekat Hadramaut saya nampak balik. Yang inti orang ada nampak. Ada nampak. Semua itu semua bentuk ibadat. Lakukan ibadat semuanya. Semuanya berbeza. Hanya tinggal ceritanya saja. Asalkan cerita nanti satu generasi akan mengatakan atuk-atuk kami dulu, yai kami semua ada sebab itu kalimat bunyinya la ilaha illallah. Dia cakap, kami pun cakap lah, katanya itu Islam. Apa dia maknanya? Apa tuntutan sebaliknya? Tak tahu. Allah. Apa Rasulullah cakap, kita dah rasa macam teruknya. Tapi zaman kita sekarang dah mula masuk dalam era ini belum? Dah beransur-ansur pun. Dah banyak dah mula masuk dalam gini. Zaman kita saja, apa kegiatan masa atuk-atuk kita hanya teringat aja. Dah tak ada lagi. Yang ada paling ingat, aku masih ingat dulu kalau baca Barzanji malam-malam. Kita boleh baca. Dah tak boleh baca. Sekarang baru kita tinggal Barzanjinya dan apa acara-acara lain. Satu nanti zaman tertinggal sembahyangnya, puasanya. Tak tahu pun. Tak tahu, cuma pernah nampak atuk dia dulu pernah buat. Apa salah nampak atuk dia? Bapak dia pun tak buat. Bapak dia pun tak buat. Pasal atuk dia tak latih bapak dia pun tak buat.
Jadi bapak dia pun tak turunkan dia ilmu sembahyang. Kenapa bapak dia tak buat? Atuk dia pun tak ajar bapak dia. Atuk dia hanya ajar bapak dia. Atuk dia hidup zaman susah. Kita pernah dengar atuk kami dulu bilang makan ayam setahun sekali. Sekarang atuk kami kasih bapak kami, setahu kami pas tinggi itu pas ini semua. Atuk kami zaman sekarang, betul tak? Zaman sekarang kan zaman itu tak ada education tau. Pasnya tinggi-tinggi. Tapi belajar agama tak? Kau ada nampak sekarang? Sekarang patternnya dah nampak belum? Sama. Tanda-tanda hari kiamat. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak akan melihat hari kiamat sehingga kamu melihat 10 tanda-tandanya terlebih dahulu, ya. Banyak tanda-tandanya, ya. Yang hadis ini Nabi sebut 10. Hadis lain Nabi sebut 15. Hadis lain Nabi sebut 2. Semuanya itu, ya. Semuanya tu ada sequence-sequence-nya. Semua tu ada batch by batch-nya. Ada grouping-groupingnya semuanya tu, ya. Semua tu ada grouping-groupingnya. Bukan Nabi Rasulullah main random saja. Hari petik 10, besok petik 15, pernah kali petik 2. Tak, semuanya tu ada ditengok apa pentingnya. Masuk dalam kategori 1, 2 tandanya. Kategori 2, 10 tandanya. Kategori 3, 15 tandanya. Kategori ini semuanya tu, ya. Baik. Sehingga kamu lihat 10 tanda-tandanya terlebih dahulu. Awal pertamanya ialah terbitnya matahari dari jurusan barat. Ini dah kemudian tahu lepas wafat Nabi Isa. Itu dah tanda, ini tanda kiamat, tanda kiamat yang betul nak meledak. Bukan tanda-tanda di tamat kita semua dah berlalu. Kalau kau nampak matahari gitu, tanda-tanda yang kita punya ni semua dah berlalu. Lama dah berlalu. Baik, ya. Kemudian dukhan. Dukhan ini pun asap yang keluar daripada arah Yaman. Bagaimana orang pun tak tahu. Ada api ke, terbakar ke, menghalakan orang ke. Zaman bila pun tak tahu. Ada mengatakan zaman Mahdi. Sehingga orang berkumpul di mahsyar namanya. Isa. Dan lepas matahari terbit daripada barat, orang semua dah ketakutan, mereka semua berhimpun di satu tempat. Mereka dihalakan, diarahkan. Begitu, ya. Baik. Kemudian Dajjal. Ini semua ni dukhan, dan itu Dajjal ini adalah sebelumnya. Dajjal adalah sebelum dukhan, sebelum apa ni semua. Dajjal. Kemudian binatang dabbah. Kemudian 3 gerhana. Gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di semenanjung tanah Arab. 3 gerhana. Ada riwayat pulaknya 3 gerhana dalam satu Ramadan. Kalau itulah yang dimaksudkan, saya pernah keluar ketika Ramadan penghabisan sebelum saya pindah Hadramut. 3 kali dalam bulan Ramadan kita sembahyang, ada gerhana bulan, ada gerhana matahari. Kita sembahyang 3 kali sembahyang gerhana dalam satu bulan Ramadan. Geger ketika itu. Dia nanti timbul satu tanda, semua bilang, ini tandanya, ini tandanya, ini tandanya. Lepas tu senyap balik semula, dah lupa. Covid aja, masa Covid aja orang bilang, ini tanda kiamat, ini tanda kiamat. Dan nanti orang susah nak makan, susah nak begitu, susah nak gini. Semua. Nah, ada yang bilang nak lari gunung, ada lari nak itu, ada sanggup nak pergi Mekah naik bas, ada sanggup nak jalan kaki. Tapi lepas sekarang, tak pergi pula. Allah, ya. Semuanya begitu, ya. Semuanya. Ketika itu, lepas tu lupa. Lupa macam tak ada Covid. You don't remember a little bit. Begitu, ya. Allah. Dia tak ingat pun. Dia mudah lupa manusia ni, ya. Baik. Kemudian ada munculnya Nabi Isa alaihissalam. Keluarnya kaum Ya'juj wa Ma'juj. Dan akhir sekali api yang keluar dari Yaman, dari perut bumi Aden. Begitu, ya. Kan keluar api. Bagaimanapun kita tidak tahu. Baik. Ada keluar Ya'juj wa Ma'juj. Ini semua dah kena tanda-tanda besar sangat lah. Jadi semua dah kena tanda-tanda besar sangat. Dan kenapa Nabi sebut tak ikut sekuennya, ya? Dukhana, padahal Dajjal keluar dulu. Kemudian baru matahari terbit barat tu dah kemudian. Kenapa Nabi tak sebut sekali sekuennya? Bukan Nabi main sebut sembarang tau. Nabi semua bikin apa-apa bukan sembarangan. Semua dengan wahyu daripada Allah Ta'ala. Menunjukkan keadaannya pada hari itu memang semuanya hewaya. Sistemnya tu memang semua tak betul. Sampai orang ingatkan ini dulu ke, ini dulu ke, ini dulu ke, ini dulu ke. Kita kalau dah bingung-bingung kan, kita kalau tua-tua kan bingung. Anak kita tak tahu, kau tua ke dia tua, ya? Anak kita tak tahu siapa lagi tua, siapa abang, siapa adik, umpamanya. Kita kan kena tua gitu. Aku lupa, pokok itu aku tadap dulu ke, pokok ini dalam dulu. Sekuennya, sampai saking kan bingung. Ketika itu orang akan lupa sekuennya. Jadi Nabi sebut dalam bentuk, dia punya sekuennya pun, tunjukkan bingung pada ketika itu. Tunjukkan bingung. Dan Nabi cakap, Nabinya tak bingung. Dan Nabi cakap, bukan kerana Nabi main sebutan aja saja. Menunjukkan ketika itu hewaya. Ketika itu orang akan menghadapi ini,
Dia akan kenang, Dajjal dah keluar ya. Tak lama lagi apa matahari pula. Habis dabah gini, dia orang akan ingat ini dulu. Termasuk dia punya orang terbingung-bingung sikon itu pun termasuk tandanya sekali. Orang pandang sikonya begini, padahal sikonya tak begini. Itu masuk dalam tandanya sekali. Kau kena faham Nabi punya cakap dia. Sikonya bukan begini. Apa orang sebut apa? Kronologi. Betul ya? Kronologinya bukan begini. Kenapa? Pada ketika itu orang punya bingung dan ketika itu orang sudah mengalami semua kronologi ini. Dan dia akan lupa. Kemarin mana dia keluar dulu ya? Matahari dulu ke ini ke? Dia jadi bingung. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui bila hari kiamat. Yang bila detik kiamatnya itu hanya Allah Ta'ala saja mengetahui. Ya. Baik, ketahuilah bahawasanya waktu ketibaan hari kiamat itu hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Selain Allah Ta'ala, tiada seorang pun yang mengetahui. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Qul innama ilmuha inda rabbi, la yujalliha liwaktiha illahu. Katakanlah hanyasanya pengetahuan tentang saat itu di sisi Tuhanku. Tiada yang lain dapat menerangkan waktunya selain dia. Firman Allah Ta'ala lagi, wa indahu ilmu sa'ah. Dan sisi Allah Ta'ala ilmu tentang saat. Jadi tapi kita ditahu kat beri apa? Tanda-tandanya. Yang ada orang tak nak bincang tentang tanda-tanda kiamat, dia pakai hadis ini. Mana? Tak ada. Ada kau sebut nanti begini-begini. Ada fiqah tahulat. Ada orang komen tahu. Apa ada kitab fiqah tahulat apa semua tu? No such thing. Tengok. Yang tahu hanya Allah Ta'ala saja. Mereka ini semua orang-orang yang tak nak tengok kiamat bila. Jadi tak payah kisah arak ke, judi ke, zina ke. Don't need to think. Kau buat ibadat saja. Ini semua cuma lagi jauh kiamat. Lagi jauh kiamat. Tak payah fikir sangat. Tak nak sebut. Orang-orang begini semua tu tak nak sebut. Oh ni hadisnya daif. Oh ni hadisnya tak boleh pakai. Semuanya begitu ya. Tak ada kau tengok begini. Kau tengok Nabi ditanya. Kabarkan tentang kiamat. Nabi mengatakan yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Begitu. Kan tak ada. Nabi hadis itu tak bilang Nabi tak tahu. Cuma Nabi tak bilang cuma Nabi tak lebih tahu pada Jibril. Nabi tak bilang aku tak tahu, berikan aku tanda bila kiamat. Nabi tak bilang aku tak tahu. Nabi mengatakan yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Bermakna apa yang kau tahu itu yang kau tahu. Apa yang kau tahu itu yang kau tahu. Tak ada ekstra antara kita dan pokoknya ada pengetahuan padamu, ada pengetahuan padaku, sama-sama tahu. Sedikit, iaitu tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya itu ada. Bila exactly tak tahu. Macam sekarang juga orang bilang akan berlaku perang. Bila tak tahu, tapi dah diambang. Mahdi akan keluar pada perang. Berapa lama peperangannya tak tahu, tapi pasti akan keluar. Semuanya begitu. Semua tu detik-detik dan sekuannya sendiri pun dikasih tahu, tetapi bila exactly-nya, how many months, how many years. Hatta Mahdi punya takbir pun Nabi sebut 5 hingga 7, 7 hingga 9. Kita tak tahu. Jadi orang yang tak nak, memang tak tahu. Tak payah fikir-fikirkan banyak sangat. Apabila jadi, jadilah. Oh, jadilah. Kau hidup dalam alam itu. Kau hidup dalam zaman itu. Sedangkan zaman itu banyak iman melayang. Banyak yang karam semua. Kau tak tahu macam mana. Kau kena ada persiapan. Tadi baru saya tengok internet. Satu orang Indonesia ahli ekonomi bilang tahun 2020 berapa ni sekarang 20 berapa? 20? Oh 22. Maknanya dia bilang 23. Maknanya tahun depan aja lah. Aku ingatkan lama. Dalam tahun 2023 world akan mengalami krisis makan yang sangat teruk. Satu hari boleh sampai sekian ribu yang mati. Setengah-setengah negara akan mati satu orang sekian ribu kerana kelaparan. Lebih teruk pada zaman COVID. Begitu ya. Dia bilang, maka solusinya, gini, kau tengok, orang dunia pun tahu ada benda ini akan berlaku dan dia semua tengok solusinya. Kita orang yang iman dengan apa yang Nabi cakap semua, kita yang berpandukan dengan cakap ulama, tak nak ambil hal ke? Dia kalau orang dunia tahu, tapi dia punya solusi apa? Kumpul duit banyak-banyak, kumpul makanan banyak-banyak. Itu dia punya solusi dia. Solusi kita apa? Solusi kita, redha, sabar, qanaah dengan apa yang ada. Dan apabila kau nampak itu, kau sebut sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Benar Allah dan benar Rasulullah. Itu persiapan kita. Itu persiapan kita. Di samping kau nak siap makan tak makan, kalau ada nyawa masih ada makan. Dah. Begitu. Pokoknya kita nak sebut di sini, orang-orang yang tak beriman pun tahu benda itu akan berlaku dan mereka pun ada persiapan dan mereka pun war-warkan. Kita yang dah memang lebih tahu daripada mereka dan tahu apa di sebalik itu semua, iaitu qiyamah. Kok tak nak ambil tahu dan tak nak war-warkan? Tak boleh tidak. Kena tahu semua. Jadi kita ada langkah-langkahnya. Habib Abu Bakar Nadani tu. Sampai dia tahu. Sampai dia bikin kitab tahulat. Dia ngajar sana. Dia kempenkan tentang kiamat.
Adik dia sampai beli ladang kebun berekar-ekar. Biar kalau pada ketika itu orang paling tidak ada makan, ada kerja, ada makan. Kerjanya apa? Cucuk tanam. Makannya apa? Makanan. Kerjanya apa? Cucuk tanam. Ada begitu ya. Jadi tak bergantung dengan itu. Jadi tak lapar sangat. Berekar-ekar beli kebun. Tanam kentang, tanam keledek, tanam bawang. Apa yang keperluan asas lah. Sana Hadramaut beras tak tumbuh. Setengah tempat lain ada tumbuh beras. Ada beras yang cuaca sejuk sikit di negeri Yaman, ada sawah padi. Berasnya kecil-kecil. Begitu ya. Yang kebanyakan mereka semua tanam apa yang ada saja. Dan mereka dah biasa kurang makan. Dah biasa kurang makan mereka begitu ya. Jadi ada persiapannya. Jadi apa ya tak tahu secara tepatnya, precisenya kecuali Allah. Hatta Mahdi bila keluar, tak tahu. Bila perang bila nak berlaku, the first strike of bomb World War 3 akan berlaku. Bila? Tak tahu. Tak tahu. Congak jangka, nampak, rasa, yes. Tetapi secara tepatnya, tak tahu. Hanya dengan Allah Ta'ala punya ilmu saja. Tengah duduk tenteram-tenteram gini-gini, tertodong. Satu bom orang lepaskan. Kecoh terus. Terus tengok handphone kok mati. Tu begini, tu begini. Allah. Punya serta merta. Jadi kecoh sekali begitu. Bila? Wallahualam. Betapa kecohnya. Berapa banyak degree kecohnya. Wallahualam. Pokoknya kecoh. Tak macam biasa. Tak macam biasa. Jadi Allah Ta'ala berikan tanda-tandanya itu sebagai rahmat daripada Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Ya. Apa yang diberitahukan kepada makhluk ialah tanda-tandanya dan syarat-syarat yang menunjukkan bahawa saat kiamat itu sudah hampir tiba. Itu rahmat Allah Ta'ala. Jadi hamba-hambanya boleh jaga. Jadi hamba-hambanya tidak lalai. Jadi hamba-hambanya boleh siapkan diri. Jadi hamba-hambanya boleh latih anaknya ibadat kepada Allah Ta'ala. Habis masa itu kalau ada orang-orang yang ajar anaknya sembahyang, ajar anaknya puasa. Habis ketika itu, anaknya takkan boleh lupa sembahyang puasa. Yang ajar anaknya yang tahu sembahyang, tahu puasa, anaknya pun mati. Maki anak-anak orang tak sembahyang. Sebab yang akan ngadap kiamat dia orang yang tak sembahyang, orang tak ibadat, orang kafir. Habis bilang takkan tak ada orang yang ajar anak dia sembahyang. Macam anak kita kan sembahyang tahu ada, ajar puas sembahyang. Yang ahli ibadat semua dah mati dulu. Yang anak orang tak sembahyang dia masih hidup. Allah, begitu. Ajar anak kau. Jadi kalau hidup waktu itu sampai akhir hayat dia, sampai akhir generasi dia masih ada yang ada ilmu agama, ya. Rupanya generasi kita habis setakat anak kita aja, lepas tu tak ada lagi. Ataupun cucu kita aja, lepas tu tak ada generasi lagi. Semua tu. Pastikan to the very last generation ada bekalan ilmu agama. Baik. Mengenai hal-hal ini ada banyak yang tersebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Setengah daripadanya sudah pun berlaku. Yang tinggal zaman Imam Haddad, setengahnya dah sudah berlaku. Apalagi zaman kita. Kok nak nafi? Yang orang bincang-bincang kata ini tak suka tahu. Kau sebut kata ini maka dia boring. Tak ada cerita lain. Orang bilang kenapa? Buat dak je. Buat dak ke buat dek? Dek je. Saya punya fasahanya lari ya. Buat dek aja. Orang cakap itu maka dek. Kalau dia tak ada komen, tak ada gitu. Nanti dia buat cerita lain. Kata gitu. Makanlah goreng pisang ni. Dia lagi minat goreng pisang daripada cerita apa akhir zaman. Begitu ya. Allah. Buat dek aja. Dia tak suka. Allah. Dia menyampah. Begitu ya. Zaman Imam Haddad dah berlaku. Banyak dah berlaku. Apa tanda yang berlaku? Kelahiran Nabi. Kewafatan Nabi. Tamatnya zaman khalifah. Dah berlaku. Yang tinggal hanya tanda-tanda yang besar dan khusus saja. Iaitu seperti terbitnya matahari daripada barat, kemunculan Dajjal yang terkutuk, turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit dan seumpamanya. Kalau zaman kita sekarang lagi, boleh kita bilang yang 15 dah ada keluar tanda. 15 dah tanda. Kenapa kena belajar? Sebab kita hidup dalam tandanya. Dan tanda-tanda itu merupakan ujian peringkat awal bagi kita. Nah, bila tandanya besar, ketika itu kita diuji dengan zina, dengan hiburan, dengan keseronokan. Tak boleh menang, macam mana nak menang ketika ujian yang berikutnya? Ujian peringkat pertama, yang nak digugat ialah ketakwaan kita. Ketaatan kita, kepatuhan kita. Ujian berikut, kalau kita kalah, ujian berikut yang nak digugat ialah apa? Keimanan kita. Allah, na'udzubillah, ya. Kita kalah pusingan pertama, lemah kita nak hadap pusingan kedua.
Menang kita pusingan yang pertama, harap rahmat Allah Ta'ala pada pusingan kedua. Begitu ya. Umur keempat. Peringkat umur ini bermula daripada kebangkitan manusia dari kuburnya untuk menerima pengadilan Tuhan. Sehinggalah kepada masuknya ahli syurga ke dalam syurga dan masuknya ahli neraka ke dalam neraka. Ya Allah. Ketika ahli syurga masuk syurga tu, happy lah. Yang ketika ahli neraka masuk neraka tu, saudaranya, sepupunya, anak isterinya masuk syurga, dia kat dalam neraka. Allah berlindung, ya Allah, berlindung, ya Allah. Agak kemungkinan kita tak? Kemungkinan kita tak? Pasal kita tak ada amal. Amal kita sikit tapi kita punya rasa aku dah beramal 15 tahun, aku dah beramal 7 tahun. Kau rasa saja batal amalmu. Bermakna kau iktiraf. Dah beramal, tunduk, ya Allah. Aku belum buat apa, ya Allah. Hanya harap padamu, ya Allah. Hanya harap padamu, ya Allah. Allah, ya. Na'udzubillah min zalik, ya. Ketika ini, ya. Ahli neraka masuk neraka, ahli syurga masuk syurga. Allah, masuk syurga, yang ahli neraka tengok. Dan boleh nampak pulaknya. Saudara maranya sedang minum air, sedang enak-enak dalam syurga. Dia tengah kena bakar dalam api neraka. Ya Allah, berlindung sama Allah Ta'ala. Ketika ini baiklah kau selamatkan. Allah selamatkan. Kau tidak bermakna kau sengsara lah. Kau kecewa, kau malu, kau hampa. Dan kau boring. Orang sedang dapat nikmat, kau dalam seksa, sengsara. Bangkit dari kubur, ya. Jadi yang kedua, yang umur ketiga tu dalam barzakh. Dalam barzakh selama-lamanya. Mulai putus nyawa saja, masuk bermula dengan marrabbuka sampailah hari kebangkitan ini. Itu umur ketiga. Umur ketiga. Sekarang alam ketiga tu dah hampir penuh. Yang belum masuk kita saja. Orang zaman Nabi Musa dah masuk. Orang zaman Nabi Isa dah masuk. Orang zaman Nabi Nuh dah masuk. Orang zaman yai kita semua dah masuk. Zaman bapak kita ramai dah masuk. Tinggal 1-2 yang belum masuk. Yang batch bapak kita. Yang batch kita pun dah mula ramai masuk. Yang belum masuk dekat kita. Alam ketiga. Alam ketiga. Nanti semua dah masuk belaka. Masuk alam keempat sekaligus bangun. Jumpa balik semula atuk kita. Jumpa balik kaum Hud. Jumpa balik kaum Fir'aun. Jumpa balik kaum Namrud. Begitu, ya. Susahlah ya orang kalau belajar main-main, ya. Belajar tak seriously. Kalau belajar kan tengok macam-macam, kita dapat peringatan. Kita kerap belajar pun, lalai masih banyak lagi tau. Susah orang kalau rasa belajar tu dengan dia susah. Orang kalau dengan rasa dia belajar tu terganggu kehidupan dunia dia, terganggu. Sedangkan orang lain boleh belajar juga dan hidup boleh ongoing juga. Makan juga anak isteri mereka. Yang orang kalau dia datang belajar je dia rasa aku belajar terus, my income would be teruk lah, akan teruk lah. Ketika tak belajar, tak apa juga. Ketika tak belajar, cari nafkah, tak ingat Allah, satu hal juga. Takut diselangi dengan maksiat. Terus lupa yang dia belajar. Belajarnya sekali dalam 2-3 minggu. Sekali 2-3 minggu, ya. Peringatannya. Kita ingat. Lepas itu kalau nak belajar je, dia rasa kalau dia belajar, dia terganggu sekali kehidupan dunianya. Susah kalau gitu, ya. Allah Ta'ala juga yang beri taufik hidayah kepada hamba-hambanya. Perkara itu akan berlaku dengan perintah Allah Ta'ala kepada malaikat Israfil alaihissalam untuk meniup sangkakala bagi kali keduanya. Jadi Israfil tiup sangkakala bagi keduanya. Sebelum Israfil dibangkitkan, diperintah untuk tiup, Allah dah buat kerja. Allah Ta'ala dah turunkan hujan. Hujan peket macam mani. Sampai bergenang bumi ini, banjir mani. Semua turun sampai berapa banyak. Apa air mani. Bukan setakat macam hujan membasahi saja. Sampai rembes dan ada naik tu maknanya sampai ke dalam-dalam lah airnya tu, ya. Rembes tu apa? Meresap.
Begitu ya. Begitu ya. Kau cakap Melayunya kena bunyikan Melayu lah. Kena sampai rembes gitu, kemudian sampai airnya naik. Semua kena air tu aja terus jadi kerongsong. Jasadnya keluar balik, jasad balik semua gitu. Dihidupkan Israfil. Disuruh tiup sangkakala. Dan semua roh diletakkan dalam sangkakala. Di blow sangkakala saja, roh pun keluar masuk dalam jasadnya. Semua bangkit. Semua bangkit. Ini perkara semua akan berlaku ya. Bila berlakunya? Petang ini. Yang nama kiamat bukan besok, bukan lusa. Petang ini. Begitu cepat sekali. Apabila dah sampai waktunya, kita akan rasa dunia yang kita rasa lama, yang aku hidup muda sampai tua, yang aku dah mengalami begitu gini, hanya sejenak saja. Hanya sejenak. Dah masuk alam barzah sekian lama, itu pun kita rasa sejenak saja. Dah sampai hari yang disebut-sebutkan, dah sampai, kita rasa segala penantian itu hanya seperti waktu duha atau waktu sore saja. Ya. Firman Allah Ta'ala, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Dan ditiupkan pada sangkakala, maka mereka pun bangun dari kubur masing-masing, lalu segera datang kepada Tuhan mereka dengan berbondong-bondong. Segera datang dengan berbondong-bondong, datang grup-grup datang, ramai maksudnya tu ya. Ramai ya, ramai semua akan bangkit semua tu. Kita akan tengok siapa sebelah kita. Orang pada zaman-zaman silam semua kita akan tengok. Allah. Ketika itu dah tak ada kisah tau. Kau bangkit kau tengok sebelah, Elvis. Elvis pun bangkit lah. Ketika itu, Elvis, untung aku dapat bangkit sebelah Elvis. Dah tak ada Elvis pun takut pada ketika itu. Begitu ya. Begitu. Kau bangkit aja, kau tengok bangkit apa. Kau tengok, Piramli umpamanya. Mudah-mudahan dalam rahmat Allah Ta'ala. Tenang, wajah dia cantik. Allah tak ampunkan segala dosa-dosa dia. Allah tak Maha Pengampun. Dia orang mukmin. Baik. Kau yang bukan artis, kau macam mana pulanya? Tak tahu bagaimana semua. Semua, dia kan dah mati lama. Engkau pun dah pernah mati. Lepas tu kau jumpa dia. Barzah pun dah jumpa. Tapi barzah jumpa zaman alam roh. Ketika ni jumpa alam nyata. Ya. Firmannya lagi, summa nufikha fihi ukhra fa'idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan padanya, iaitu sangkakala. Sekali lagi, maka mereka pun bangun melihat sangkakala. Bangun lihat apa ditiup sangkakala, bangun melihat. Hari itu dah berubah, langitnya berubah, tanahnya berubah, buminya berubah, dah bukan bumi lagi, dah bukan planet Earth lagi, bukan ard lagi, ard lain. Semua ialah dah digumpal gaul. Jupiter, Mars, Saturn, semua dah digumpal jadi satu, dibentang balik semula oleh Allah Ta'ala. Begitu ya. Firmannya lagi, za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang yang kufur, orang kafir, tidak mengira bahawa mereka tidak akan dibangkitkan. Bukan mengira, mereka berkata, kita tak ada bangkitkan. Mana ada begitu? Mana ada day of resurrection? Mana ada day of the hereafter? No such thing. Itu sama konsep angan-angan saja. Lepas tu dia nak puas-puaskan kat dunia. Tengok kau bangkit ke tidak nanti. Katakanlah, bahkan demi Tuhanku, bahawa kamu tetap akan dibangkitkan dan akan diberitahukan kepada kamu atas apa yang telah kamu kerjakan. Dan demikian itu adalah mudah sekali bagi Tuhan. Berjuta-juta manusia Allah Ta'ala bangkitkan sekaligus. Mudah untuk dihisab. InsyaAllah akan kita sambung baca pada pertemuan akan datang. Semoga Allah merahmati kita senantiasa. Alhamdulillah Rabbil Alamin.